Bersempena dengan kehadiran bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia telah melancarkan satu projek mega yang diberi nama Bulan Dakwah. Di mana Bulan Dakwah ini adalah merupakan satu kempen untuk menjayakan program dakwah negara di bawah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Justru itu kita mensasarkan sepanjang tempoh kempen Bulan Dakwah 2,000 skala program ataupun aktiviti. Jadi oleh kerana itu, insya-Allah Bulan Dakwah ini akan mencetus gelombang dan mencapai hasrat untuk melestari gerakan dakwah. Dan kita memang senantiasa berkolaborasi dengan pelbagai pihak, terutama NGO-NGO dan juga NGI yang berorientasikan gerakan dakwah untuk menjayakan aktiviti ini, insya-Allah. Masih ya yang glamour sekarang masih. Tawaran yang Allah bagi kepada umat ini tak ada kurang walau sedikit. Seperti yang kita tahu dari segi sudut penyelidikan, sains penyelidikan mengatakan bahawa architecture, design, perakaunan. Sebelum kita jadi orang yang suka tibayun. Benda yang dibuat oleh manusia ni dia akan berubah dari masa ke masa. Saya rasa bulan Zulkaidah yang paling sunyi sekali di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang penuh barakah, di antara malam-malam di bulan Rabiul Awal, bulan yang memberikan makna dalam kehidupan kita sebagai tanda cinta kepada baginda Nabi SAW. Jadi alhamdulillah, pada malam ini kita akan bersiaran secara langsung daripada page Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADI, membawakan kepada anda semua siaran langsung berkaitan dengan Mutiara Minda siri ke-19 tahun 2020. Alhamdulillah. Sebenarnya bila sebut berkaitan dengan Mutiara Minda ni, jadi banyak input dan banyak perkara yang Yadim nak kongsikan bersama masyarakat di luar sana, terutamanya bersempena dengan Bulan Dakwah Peringkat Kebangsaan. Jadi alhamdulillah, tajuk yang kita akan bawakan dan bincang, kupas pada malam ini, saya kira tajuk yang sangat hebat sebab dia berkisar tentang cinta. Cinta ni sebagai seorang Muslim memang memerlukan cinta. Cinta yang disuburkan dalam jiwanya akan dizahirkan melalui tindakan, melalui ucapan, tutur kata yang baik, melalui pengamalan, budi, pekerti yang baik, memberikan kebaikan kepada orang lain dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, tanpa buang masa saya akan memperkenalkan kepada semua penonton dan pendengar di luar sana, siapa dia panel kita pada malam ini, yang saya kira seorang pendakwah muslimah yang dah memang dikenali di antara kita semua. Bukan sahaja pendakwah, malahan seorang ibu kepada sebuah keluarga yang saya kira boleh menjadi contoh kepada masyarakat di luar sana. Malahan seorang motivator juga untuk memberikan pencerahan agama, memberi suntikan semangat kepada kita semua. Siapa dia? Iaitu Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Husnaini? Alhamdulillah, sihat, sejahtera, alhamdulillah. InsyaAllah kita sama-sama akan bersama membincangkan topik pada malam ini yang sangat menarik, dan insyaAllah kita akan mohon kepada semua penonton untuk share, untuk kongsikan kebaikan surat kita pada malam ini. Sebelum saya nak memperkenalkan, kalau kita selalu dengar pepatah menyebutkan apa? Tak kenal maka tak cinta. Begitu juga tajuk kita pada malam ini. Jadi Al-Fadilah Ustazah menetap di Seremban, berasal daripada Terengganu, betul Ustazah?
Bagaimana Terengganu sekarang? Betul. InsyaAllah kat sana Alhamdulillah. Saya kira beberapa hari ini, tapi saya menetap di Seremban. So di Terengganu pun insyaAllah baik-baik. Keadaan sekarang pun kita tengok situasi COVID yang semakin meruncing ni, kita doa-doa semoga ada kebaikan untuk negara kita insyaAllah. Okey. InsyaAllah, amin. So Ustazah, insyaAllah pada malam ni kita akan bincangkan satu tajuk, cinta kelas pertama. Jadi tajuk ni sebenarnya sangat menarik. Lagi-lagi bila membincangkan satu topik berkaitan cinta ni, semua orang akan rasa gembira. Jadi secara tak langsung malam ni pun saya sentiasa nak tersenyum saja sebab membicarakan satu topik yang sebenarnya sangat menarik. Lagi-lagi pada malam ni saya moderator dan Ustazah pula mewakili kepada muslimah di luar sana untuk membincangkan, menyuburkan tentang soal cinta ni. Jadi Al-Fadilah Ustazah, kita nak kongsikan dalam ayat Al-Quran Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan surah Al-Maryam. Surah Maryam ayat ke-96 Allah sebut, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah sebut apa? Allah akan tanamkan dalam hati, dalam jiwa mereka perasaan kasih dan perasaan cinta, perasaan sayang. Sebab tu dalam istilah Arab ada sebut ishqun, rindu, cinta, ada sebut hubbun, ada sebut wuddun, mawaddah, warahmah, ada sebut mahabbah. So level mahabbah ini adalah level yang tertinggi. Dan sebagai seorang muslim memang apabila sebut berkaitan dengan satu topik cinta ni, dia tak lari dengan dua hala, si pemberi dan penerima. Jadi insyaAllah pada malam ni kita akan membincangkan secara lebih mendalam. Ustazah pun berpengalaman untuk menceritakan berkaitan dengan topik kebahagiaan rumah tangga, bagaimana penyelesaian masalah-masalah konflik di luar sana, dan insyaAllah permulaan cerita kita pada malam ni Ustazah, saya nak tanya kepada Al-Fadilah Ustazah untuk jelaskan kepada kita semua, kepada semua penonton di luar sana, apa yang dimaksudkan cinta kelas pertama tu Ustazah. Mungkin ada kelas kedua ke, kelas ketiga ke, level yang macam mana, mungkin Ustazah boleh terangkan. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu YADIM, Yayasan Dakwah Islam Malaysia. YADIM iaitu Yayasan Dakwah Islam Malaysia, yang kita tahu iaitu salah satu daripada NGO di bawah kerajaan, satu NGO yang telah lama dan antara yang terawal juga bertapak di Malaysia, yang mana mereka sangat aktif melakukan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja amal, kerja-kerja kebajikan secara konsisten. Alhamdulillah. Dan di bawah daripada perkongsian kita ini, ada di sana dikongsikan akaun barang siapa yang ingin menjadi sebahagian daripada mereka yang melakukan kerja dakwah. Mungkin kita tidak mampu untuk melakukannya, kita tak mampu nak turun, kita tak mampu nak buat dan sebagainya. Tetapi dengan kita memberikan sedikit sebanyak sumbangan, insyaAllah kita menjadi sebahagian daripada YADIM. Dan yang saya tahu, YADIM juga sebenarnya ada buka peluang untuk menjadi sukarelawan di bawah YADIM. Itu sedikit pengenalan. Terima kasih juga kepada kepada YADIM, Yayasan Dakwah Islam Malaysia, kerana memberi saya peluang menjadi salah seorang ikon dakwah YADIM. Walaupun sebenarnya tidak layak pun saya ni untuk menjadi ikon dan sebagainya, sebab apa yang saya lakukan sekadar sangat sedikit, secebih sangat. Apa yang kami cuba usahakan adalah sebagai salah satu amanah dan tanggungjawab yang memang sejak daripada lahir, sejak kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad, kita semua menanggung amanah menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hari ke sehari kita cuba buat yang terbaik lah untuk posisi kita yang Allah berikan dengan kelebihan-kelebihan yang ada.
Jadi apabila Yadim memilih menjadi salah seorang ikon dakwah Yadim, saya mengambillah peluang ini. Ia menjadi bukan semata-mata anugerah, ia adalah satu amanah yang berat. Jadi alhamdulillah ini program pertama saya secara live bersama dengan Yadim. Terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada di Instagram ataupun di page Yadim dan juga page kita buat serentak kan dengan page Ustazah Asma Harun. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, pada malam ini kita akan bincang satu tajuk, cinta kelas pertama. Ini tajuk permintaan saya juga secara peribadilah kepada pihak Yadim. Memang rasa nak bawa tajuk cinta kelas pertama. Jadi Ustaz tanya saya, apakah yang dimasukkan dengan cinta kelas pertama? Ada ke kelas kedua, ada kelas ketiga, keempat ke kan? Masya Allah. Jadi pertama bila kita sebut pasal cinta, cinta ini adalah satu nikmat, satu anugerah yang Allah berikan kepada insan. Rasa cinta, rasa rindu, Masya Allah, itu fitrah. Apabila perasaan-perasaan seumpama ini hadir dalam hidup kita, maka yang perlu kita buat adalah menguruskannya. Bila kita sebut cinta kan, kita nak buat love macam tu, cinta. Cinta itu di mana? Kalau rasa debarannya di mana? Di jantung tu kan, berdegup-degup dan sebagainya. Jadi cinta ini dia ada dua. Sama ada dari fitrah ataupun daripada hawa nafsu. Jadi cinta kalau mengikut fitrah, kita buat mengikut sunnah, maka ia adalah satu anugerah. Manakala cinta kalau mengikut hawa nafsu, maka ia adalah musibah. Jadi muslimin-muslimat, sekali lagi saya ulang. Cinta jika mengikut sunnah, mengikut fitrah, maka ia adalah satu anugerah. Sebab daripada anugerah itu kita akan dapat banyak lagi kebaikan daripada cinta itu sendiri. Kita dapat banyak nikmat-nikmat yang lain. Nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Manakala kalau cinta diuruskan dengan hawa nafsu, ia akan menjadi musibah. Masya Allah. Sebab itu ramai manusia hari ini bercinta, sama ada suami isteri ke, ibu cintakan anak ke, anak cintakan ibu ke. Tapi jika tanpa panduan syarak, tidak mengikut sunnah, kita bimbang hanyalah nafsu semata-mata. Sebab apa bila disebut nafsu, binatang pun ada nafsu untuk berkasih sayang. Binatang pun ada nafsu untuk berkasih sayang. Kalau kita tengok ibu kucing, bagaimana dia sayang anak kucing. Bagaimana anjing pun sayang anak dia. Sebab apa? Allah kurniakan juga nafsu ini kepada binatang. Jadi, binatang pun boleh bercinta, boleh berkasih sayang, boleh saling melindungi. Bila ada mungkin anaknya meninggal, ibu boleh bersedih hati sebab perasaan apa? Sebab ia datangnya daripada nafsu. Nafsu ini juga adalah satu fitrah. Jadi, subhanallah, apabila kita faham tentang cinta ini adalah satu anugerah, satu perkara yang Allah berikan kepada manusia, manusia memang suka, kan? Bila jatuh cinta tu, semuanya lah indah belaka. Bila kita dah terikat dengan rindu, hanya bertemu saja boleh menyelesaikan. Hanya bertemu saja yang boleh melegakan gelora rindu tu. Masya Allah. Jadi sekarang insya-Allah kita pun merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah gelora rindu kita ini akan berakhir dengan bertemu dengan Rasulullah. Jadi saya nak sudahi soalan yang pertama ni daripada moderator ni. Cinta kelas pertama maksudnya adalah kita saling bercinta dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan ahli keluarga dalam keadaan kita mendapat cinta Allah, cinta Rasulullah. Itulah maksud yang disampaikan. Apakah cinta kelas pertama? Iaitu cinta yang kita bina dalam diri kita dengan orang sekeliling, dengan siapa orang sekeliling tu. Cinta yang kita bina dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan ibu ayah, dengan adik-beradik, dengan kawan-kawan. Cinta kelas pertama adalah cinta yang kita bina dengan mendapat redha Allah, dengan mendapat cintanya Allah dan mendapat cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat
dan yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi kepada siapa yang ingin menjadikan cintanya high class, cintanya first class, kelas pertama, dan high class, kelas yang tertinggi, maka idola ataupun contoh siapakah yang memberikan kita contoh dalam bab cinta ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah adalah contoh daripada semua aspek. Kalau berbicara tentang pemimpin yang terbaik, Rasulullah contoh pemimpin terbaik. Jika kita berbicara tentang panglima perang terbaik, Rasulullah panglima perang terbaik. Jika kita tanya siapakah peniaga yang terbaik, businessman yang terbaik, Rasulullah businessman yang terbaik. Jika kita tanya siapakah kawan, contoh kawan yang terbaik yang kita boleh follow akhlak dia, Rasulullah adalah sahabat yang terbaik buat sahabatnya. Jika kita tanya siapakah anak yang terbaik, Rasulullah anak yang terbaik. Masya Allah. Siapakah suami yang terbaik, Rasulullah suami yang terbaik. Siapakah ayah yang terbaik, Rasulullah adalah ayah yang terbaik. Jadi pada malam ini kita nak bercakap tentang cinta kelas pertama, adalah cinta yang ditunjukkan qudwah hasanah, uswatun hasanah, yang terbaik yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, sebab saya pasti pada malam ini insya-Allah tuan-tuan puan-puan, bukan nak kata pasti, insya-Allah tuan-tuan puan-puan akan terhibur, akan dapat banyak pengisian, input-input yang baru bersama dengan saya lebih kurang 1 jam ini, sebab saya akan cuba cepatkan untuk berkongsi berkenaan dengan fokus cinta dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang boleh ajak suami, boleh dengar sama, boleh ajak isteri, boleh ajak ibu ayah, adik-beradik, tolong tag kawan-kawan juga, tolong share perkongsian kita pada malam ini. Boleh tak bantu kami? Kita cuba sebarkan kebaikan, sebarkan kebahagiaan, sebarkan cinta serata alam, cinta kelas pertama. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih banyak Al-Fadilah Ustazah, penjelasan yang saya kira sangat menarik. Cinta ni adalah satu keperluan dalam kehidupan manusia. Kalau diurus dengan baik, macam Ustazah sebut tadi, dia menjadi anugerah. Kalau diurus dengan hawa nafsu, maka dia jadi musibah. Jadi ini yang bencana ataupun perkara yang semakin berleluasa di kalangan mereka di luar sana sebab tidak memahami erti cinta sebenar. Jadi penjelasan Al-Fadilah Ustazah ni tadi sangat menarik, sangat baik saya kira. Sebab itulah dalam hadis, dalam Al-Quran Allah SWT sebut apa? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah SWT sebut, sekiranya kamu, qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, maka Nabi SAW sebut, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikut aku ni daripada segala aspek kehidupan baginda Nabi SAW. Tadi Al-Fadilah Ustazah ada sebut, kita nak menjadikan contoh Rasulullah ni dari menjadi idola dari sudut ekonomi pun ada, dari sudut pentadbiran pun ada, politik Islam, dari sudut dari sudut kejiranan, bermasyarakat, dari sudut rumah tangga sendiri, itu sendiri pun ada contoh ikutan yang terbaik. Wa ana khairukum min ahli, Nabi SAW sebut. Jadi aku ini adalah contoh yang terbaik kepada keluarga aku sendiri. Sebab itulah bila saya nak singkap sedikit lah, bila satu hari Nabi SAW pulang melihat Sayyidatina Aisyah sedang terlena. Lalu Nabi tidak pun mengejutkan Sayyidatina Aisyah, tapi Nabi faham, melihat supaya Sayyidatina Aisyah dapat berehat dengan baik. Apabila melihat para ummatul mukminin dalam keadaan yang sibuk, Nabi tidak pun menyukarkan keadaan. Malahan disebutkan Nabi sendiri pernah menjahit bajunya sendiri, sandal ataupun selipar baginda Rasul yang terkoyak pun Nabi yang uruskan sendiri, dan pelbagai lagi perkara yang baginda Nabi SAW memberikan satu impak yang positif yang boleh menjadi ikutan kepada kita semua, terutama pada para suami di luar sana. Cuma soalan saya kepada Al-Fadilah Ustazah, bila Ustazah terangkan tadi berkaitan dengan konsep cinta kelas pertama, mungkin Ustazah boleh ceritakan kepada kita semua bagaimanakah cinta kelas pertama yang menjadi contoh yang pernah ditonjolkan oleh baginda mulia baginda Rasul SAW dalam rumah tangga baginda, supaya kita semua, tak kisahlah pada para lelaki di luar sana ataupun para muslimat perempuan di luar sana, boleh menjadikan satu contoh yang baik
dan boleh menjadi ikutan kepada kita semua dalam menguruskan terutamanya kehidupan berumah tangga. Dipersilakan Fadilah Ustazah. Okey, subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua. InsyaAllah mudah-mudahan di hadapan saya sekarang adalah pasangan suami isteri. Saya akan menjawab soalan Ustaz ni dengan bermula dengan perkataan Rasulullah itu sendiri. Jadi kita akan bermula dengan akronim nama Rasulullah. Rasulullah, perkataan Rasulullah. Jadi kita akan bermula dengan huruf yang pertama iaitu R. Huruf yang pertama itu R. Jadi insya-Allah apa yang bakal kita kongsikan adalah kisah-kisah Nabi SAW dan kita boleh apply terus dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, harus kita faham apabila kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu adalah satu sunnah Nabi dan insya-Allah kita akan terus dapat pahala, kemudian akan dapat barakah sebab barakah daripada mengikuti akhlak Nabi SAW dan insya-Allah cinta yang kita bina dengan pasangan akan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah apabila kita dengar pada malam ini tentang beberapa, nanti kita akan kongsikan akhlak dan kisah Nabi dengan para isteri baginda. Kita terus praktik malam ini. Paling lambat pun besoklah kita akan cuba. Jadi para pendengar, saya menyeru sekali lagi kita cuba share, kita meramaikan lagi kehadiran pada malam ini dengan tujuan lebih ramai yang dapat manfaat. Dan percayalah tuan-tuan puan-puan sekalian, dengan kita beramal dengan beberapa amalan Nabi dalam rumah tangga ini, tanpa kita sedar, hubungan kita suami isteri akan baik. Hubungan kita dengan anak-anak akan semakin baik, insya-Allah. Kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan memberikan kasih sayang, melimpahkan keberkatan, kasih sayang dalam rumah tangga kita. Okey, alhamdulillah, huruf yang pertama iaitu R. R ini mewakili dua. Saya pilih dua mewakili. Yang pertama, R yang pertama adalah iaitu Rasulullah adalah seorang suami yang mempunyai sifat rahmah. Mempunyai sifat rahmah. R yang pertama adalah rahmah. Perkataan rahmah ini disebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dia dijadikan di antara tanda-tanda kemuliaan, kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dijadikan pasangan daripada diri kamu sendiri. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu, di antara pasangan suami isteri ini, litaskunu ilaiha, mohon maaf, dijadikan pasangan litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang. Wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu ini mawaddatan wa rahmah. Mawaddah, cinta, rindu, kasih sayang. Rahmah, ia lebih dekat dengan belas kasihan, saling tolong menolong dan sebagainya. Jadi di antara kisah betapa Rasulullah SAW mempunyai sifat rahmah terhadap para isterinya, antaranya adalah Nabi SAW akan merawat sendiri isteri yang sakit. Diceritakan daripada hadis Aisyah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi nafasa alaihi bil muawwizat falamma maradatu alladhi mata fihi ja'altu anfus alaihi ila akhir hadis Nabi sallallahu ila akhir hadis. Iaitu ini adalah hadis daripada Aisyah riwayat Muslim yang bermaksud Sayyidah Aisyah berkata, apabila ada isteri Rasulullah yang sakit, baginda sendiri akan mensyifa ataupun akan menjampi. Maksudnya membacakan doa, berada di sisi isteri Nabi untuk mendoakan, untuk menjampi dengan ayat-ayat pelindung. Maksudnya untuk bacakan ayat syifa. Kemudian semasa baginda sakit yang membawa kematiannya, aku pula yang menjampinya. Cuma aku usapkan Nabi dengan tangan baginda sendiri kerana sudah tentu lebih besar keberkatannya daripada tanganku. Masya Allah. Siapa yang bercerita? Isteri Nabi. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Menceritakan apabila ada isteri Nabi yang sakit, Nabi buat bagaimana? Nabi akan merawatnya. Nabi akan berada di sisi isteri yang sakit.
Nabi akan membacakan doa-doa syifa. Subhanallah. Jadi wahai para suami sekalian dan para isteri sekalian, bila pasangan kita sakit, apa yang kita perlu buat? Ikut sunnah Nabi. Ambillah buku ke Google ke terpulang, tak ada masalah, nak Google pun tak apa. Mana nak baca doa apalah ni, lepas tu Google doa orang sakit. Kemudian cari doa daripada hadis Nabi. Kemudian kita duduk sebelah sebelum kita bawa ataupun on the way ke macam mana ke, buat dulu ikut sunnah Nabi ni. Subhanallah, saya ada jumpa beberapa pasangan tuan-tuan puan-puan sekalian. Pasangan ni cerita, Ustazah, kami sakit, alhamdulillah dah kahwin lama, kami tak pernah pergi klinik. Ini bukan kempen tak pergi klinik, jangan salah faham ya. Tapi saya kata tak pernah pergi klinik, tak pernah sakit ke? Tak Ustazah, mesti diuji juga sekali-sekala sakit. Habis tu sakit buat macam mana? Kami cuba mengikuti sunnah Nabi. Sebab Nabi biasanya akan mendoakan sendiri. Nabi akan duduk di sebelah, ikhtiarlah macam mana. Lepas tu mereka pun berkongsi, saling mendoakan, kadang bacakan Yasin di sebelah dan sebagainya sehinggalah sehat dan pulih. Kecuali jika sakit itu sakit yang berat, yang kritikal, itu lain ceritalah. Ini mungkin sakit ringan-ringan, maka diusaha dulu membacakan doa. Dan bila kita buat, tuan-tuan puan-puan, kita akan dapat apa? Kita akan dapat cintanya Allah dan kita dapat pengampunan Allah. Kerana apa? Ini berdasarkan firman Allah yang dibacakan oleh Ustaz tadi. Siapa yang mengikuti sunnah Nabi? Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nabi pesan kepada kita. Allah suruh Nabi sampaikan pesan pada kita, siapa yang benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah ini dalam pelbagai sudut. Fattabi'uni, yuhibbukumullah. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Jadi kelebihan orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan dapat apa? Cinta Allah dan dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya, hadis yang seterusnya berkenaan dengan sifat rahmah ataupun belah kasihan ataupun empati Rasulullah. Apabila ada isteri yang sakit, iaitu daripada Urwah. An Urwata an Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat ta'muru bitalbin lil marid walil mahzun 'ala al-halik wa kanat taqul inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna talbinah tujimmu fuad al-marid wa tazhabu bi ba'd al-huzni. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud hadis ini ada daripada Urwah daripada Aisyah. Dan benarlah kata-kata Rasulullah sebab dalam hadis ini juga menyebutkan tentang hadis Nabi. Hadis ini riwayat Bukhari. Perhatikan apakah sikap Rasulullah bila ada isteri yang sakit. Daripada Urwah, daripada Aisyah bahawa beliau menyuruh supaya dihidangkan talbinah, sejenis bubur untuk orang yang sakit dan orang yang sedang bersedih atas musibah yang menimpanya. Beliau berkata, dulu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh talbinah iaitu sejenis bubur dapat melegakan hati orang yang sakit dan menghilangkan kesedihan. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan ya tuan-tuan puan-puan sekalian, hebatnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri melakukan, Nabi berpesan, bila ada orang yang sakit ataupun orang yang sedang sedih, sedih ke, frust ke, kecewa ke ataupun apa-apalah berlaku, Nabi kata buatkanlah bubur talbinah, sejenis bubur yang menjadi mungkin kegemaran bagi orang-orang Arab. Jadi sebab Nabi kata sesungguhnya talbinah itu boleh melegakan hati orang yang sakit dan menghilangkan kesedihan orang yang sedang berduka cita. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan hadis yang seterusnya, Aisyah melanjutkan, jika ada ahli keluarga yang sakit, maka periuk pasti tidak lekang di atas tungku api hingga salah satu berakhir sakitnya telah sembuh atau dia meninggal dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan hadis yang terakhir yang ingin saya bacakan tentang rahmah Rasulullah terhadap isteri yang sakit. Sayyidatina Aisyah menceritakan, apa yang membuatkan aku ragu sepanjang aku sakit ialah aku tidak merasai kelembutan Nabi yang biasa aku rasa tatkala aku sakit sebelum ini. Subhanallah. Jadi Aisyah menceritakan apabila Sayyidatina Aisyah sakit, Aisyah tidak pernah merasakan kelembutan sebagaimana Rasulullah sangat berlembut ketika isteri sedang sakit. Jadi kadang-kadang kita perhatikan dalam pasangan suami isteri,
Kadang isteri sakit, suami buat tak tahu, bahkan suami masih lagi nak minta itu, minta ini. Padahal isteri ni dah cakap, bang saya kurang sihat, saya pening kepala, sekian-sekian. Jadi apabila ada pasangan kita sakit, ketika itulah kita menunjukkan keprihatinan kita. Dan ketahuilah itu adalah akhlak Nabi. Maka apabila kita mengikuti akhlak Nabi, kita buat sunnah Nabi, kita akan dapat pahala, kita akan dapat pengampunan Allah dan dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari perkataan rahmah. Jadi seterusnya adalah perkataan yang saya nak sebutkan adalah romantik. Dan kita tahu Rasulullah SAW adalah seorang lelaki yang romantik. Dan romantik ditunjukkan oleh Rasulullah ini, kalau kita buat, kita bukan sekadar dapat kasih sayang ataupun kita dapat kemesraan ataupun makin jatuh cinta dengan pasangan. Kita dapat jauh banyak lebih daripada itu lagi. Cinta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab romantik kita berdasarkan romantik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bila saya sebut tentang romantik Rasulullah, jangan kita bayangkan pasangan muda ya. Jangan kita bayangkan ketika ni umur Nabi 30, 40 tak. Dan biasanya cerita tentang Rasulullah adalah cerita yang berkisar dengan Aisyah dengan isi-isi Nabi. Dan kita tahu ketika ini umur Nabi 50 tahun ke atas. 52, 53 dan 60 lebih. Jadi Nabi menunjukkan akhlak-akhlak yang romantik ini, yang mesra ini bukan ketika muda, ketika usia sudah pun tua. Jadi kepada para pendengar, ibu ayah sekalian, umur berapa pun anda pada saat ini, umur berapa pun, kalau ada yang menonton sekarang ini dengan suami isteri, boleh tak tolong pegang tangan? Boleh tak pegang tangan? Pegang tangan suami isteri masing-masing. Siapa yang tak kahwin lagi janganlah sedih. Ustazah ni sedih lah, saya ni dah umur sekian tak kahwin lagi. Siapa yang duduk jauh dengan pasangan pula janganlah sedih. Sebab ada cara lain lagi selain daripada cara bersentuhan. Masya Allah. Dan siapa yang belum ada pasangan, kita boleh tunjukkan kasih sayang dengan siapa? Dengan ibu ayah, dengan adik-beradik dan sebagainya. Masya Allah. Jadi apa-apa bentuk kasih sayang, keprihatinan kita buat kerana Allah insya-Allah dapat pahala. Okey. Pasal cerita romantik, pertama saya nak share iaitu berkenaan dengan bagaimana Aisyah menceritakan. Aisyah menceritakan pernah aku minum air dan pada ketika itu aku sedang haid. Kemudian aku berikan bekas minuman itu kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Lalu aku minum. Pernah juga aku makan daging dan pada ketika itu aku haid. Kemudian aku berikannya kepada Nabi. Lantas baginda meletakkan mulutnya di tempat mulutku. Masya Allah. Kita mungkin terbaliklah tuan-tuan puan-puan. Kan? Kalau kita nak berkongsi gelas yang sama kan, contoh air ni. Kita kata awak minum kat mana tadi? Oh, saya minum sebelah sana. Oh, okey, sebelah situ. Okey, tak apa saya minum sebelah sini. Tapi Nabi berbeza, romantik Nabi. Nabi akan tanya, Aisyah kamu minum di mana? Nabi akan cari dan Nabi letak di tempat yang sama. Di mana bibi Aisyah letak, di situlah Nabi letak. Kita mungkin kalau air tu, minum air dengan straw, kita guna straw yang berbeza lah. Tetapi sahabat-sahabat sekalian, muslimin-muslimat, Nabi Muhammad SAW pada isi adalah seorang yang sangat menjaga apa? Menjaga kebersihan mulut. Sangat menjaga kebersihan mulut sehingga kan tidak memberikan rasa geli ataupun tidak selesa ataupun bau. Tapi kalaulah mulut kita tidak dijaga dan kita nak berkongsi gelas, nak berkongsi straw, nak berkongsi makanan, maka ia bukan perkara yang mudah. Jangan sekadar atas nama sunnah kita nak buat dan keadaan kita tak amalkan sunnah Nabi menjaga gigi. Dan isteri Nabi Aisyah pernah ditanya apakah yang Rasulullah buat pertama kali masuk rumah, Rasulullah akan bersiwak terlebih dahulu. Dan Aisyah pun pernah bercerita bahawa Rasulullah tidak akan bercakap dengan isteri. Setiap kali Rasulullah nak bertemu dengan isteri, Rasulullah akan buat apa? Bersiwak terlebih dahulu. Bayangkan akhlak Nabi SAW, kita ni kadang-kadang jaga bau mulut kita bila nak jumpa orang yang besar, bila kita nak buat urusan-urusan penting. Tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan akhlak bila nak jumpa dengan isteri, Rasulullah akan berus gigi dulu. Sebab Rasulullah tidak mahu ada apa-apa bau yang mengganggu ketika berbual dengan isteri. Masya Allah. Jadi Aisyah cerita juga ketika aku memakan daging, kan gigit, Rasulullah akan gigit di tempat yang sama. Kita mungkin pernah berkongsi lah apa-apa makanan kan, burger ke apa. Adakah kita akan gigit tempat sama ataupun suami gigit sebelah sini, kita gigit sebelah sana. Jadi jika kita rasa nak buat sekali-sekali ikut sunnah Nabi, kita bolehlah menggigit di tempat yang sama dan meminum di tempat yang sama. Itulah romantiknya Rasulullah SAW. Dan saya nak ceritakan sikit lagi tentang romantiknya Rasulullah SAW, iaitu berkenaan dengan Rasulullah membiarkan isteri menyikat rambut.
Masya Allah. Saya rasa memang saya dah banyak kali sebut. Tetapi kadang-kadang walaupun sebut, kita belum tentu buat. Jadi malam ni sebelum tidur terus buat. Ataupun sekarang terus buat. Ada duduk kat rumah tu kan, terus pergi ambil singkat. Singkat pula. Sikat rambut. Ini cerita daripada Sayyidatina Aisyah. Nabi membiarkan dan Nabi meminta pasangan menyikat rambut. Masya Allah. Okey. Urwah pernah ditanya, adakah wanita yang sedang haid boleh melayani ataupun berdekatan denganku sedangkan dia sedang dalam keadaan haid kan? Lalu Urwah menjawab, semua itu perkara remeh sahaja. Mereka boleh saja berkhidmat kepadaku. Tidak ada seorang pun yang berdosa. Aisyah pernah memberitahuku bahawa dulu beliau menyikat rambut Nabi sedangkan dia di dalam haid. Ketika Rasulullah berada di bahagian tepi masjid, baginda hulurkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam biliknya. Lalu menyikat rambut baginda meskipun dia sedang haid. Riwayat Al-Bukhari. Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, baru je encik suami sikat rambut saya. Terbaik. Alhamdulillah. Saya tak boleh tengok komen di FB. Boleh tak bagi pada Ustazah tengok sikit. Siapa kat sini pernah sikat rambut pasangan dia? Boleh tak share? Apa perasaan sikat rambut pasangan? Kita kan bila sikat rambut pasangan ni bukan kita saja-saja suka-suka ya tuan-tuan puan-puan. Kita sikat rambut pasangan ni, kita niat untuk ikut sunnah Nabi. Masya Allah. Ustazah tak nampak ini. Oh, rambut tak ada. Macam mana nak sikat? Ini kan. Rambut tak. Okey. Ni. Oh, ini. Apa ni? Okey. Jadi. Ustazah. Okey, ada orang kata rambut tak ada, macam mana nak sikat? Itu mungkin dah terlambat lah, tapi boleh je letak minyak kan, doa-doa lah rambut tu tumbuh balik. Tapi bayangkan ya, bagaimana romantiknya Rasulullah SAW apabila baginda nak bermanja dengan isteri dan ketika itu Sayyidatina Aisyah sedang haid. Aisyah duduk dalam rumah, Rasulullah ada dalam masjid kan. Kemudian Rasulullah pun menghulurkan kepala melalui tingkap. Sebab kita tahu rumah isteri Nabi berada di sekeliling masjid kan. Di sekeliling masjid. Jadi Rasulullah menghulurkan kepala untuk disikat. Kalau kita tanya, Rasulullah boleh tak sikat sendiri? Ada yang kata tak ada suami. Alah, hai, jangan buat sedih ya. InsyaAllah nanti Allah kurniakan suami. Doalah banyak-banyak. Jadi boleh je Rasulullah sikat sendiri. Tapi bagaimana Rasulullah menunjukkan contoh kepada kita apabila kita nak bermanja ataupun kita nak berkasih sayang, boleh saja saling sikat menyikat. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir dalam cerita romantik Rasulullah SAW ini, saya nak kongsikan bagaimana Nabi juga suka memanggil panggilan-panggilan pendek dengan isteri. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim, Malak ayah Aisyah khasya Rabiah. Subhanallah. Mengapa dengan awak wahai Aisyah tercungap-cungap? Wahai Aish. Antara panggilan manja Rasulullah kepada Aisyah adalah ya Aish. Ya Aish. Jadi kita sebenarnya boleh juga bincang dengan suami kan, dengan isteri. Apakah panggilan manja, panggilan yang disukai. Mungkin daripada perbincangan tu baru kita tahu rupanya suami kita suka dipanggil apa, isteri kita dipanggil apa. Jadi perkara-perkara seperti ini untuk menaikkan, untuk menguatkan sikap romantik dan sebagainya. Itu belum cerita bagaimana tahap romantik Rasulullah dengan isteri ni. Last lah kena cerita juga ni. Kalau boleh buat, kalau mampu, wallahualam mampu ke tidak ni, iaitu pernah diceritakan Bismillahirrahmanirrahim an Aisyah annaha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaku fayu'tini siwak li'aghsilihi fa'abda'u bihi fa'astaku summa aghsiluhu wa adfa'uhu ilaih. Sadaqah Aisyah. Maha benarlah kata-kata Aisyah. Sayyidatina Aisyah berkata, Nabi Allah apabila hendak bersiwak, Nabi apabila hendak bersiwak, baginda akan berikan kayu siwak kepadaku terlebih dahulu untuk aku bersihkan. Maka aku akan gunakannya terlebih dahulu lalu aku bersiwak. Kemudian aku mencucinya dan dikembalikan kepada baginda semula. Maksudnya apa? Rasulullah berkongsi berus gigi. Kita sanggup tak nak berkongsi berus gigi dengan pasangan? Sanggup ke tak? Biasa tak berkongsi berus gigi? Wallahu a'lam. Kadang-kadang tengok pun dah geli. Yang tu kembang ke apa ataupun dan sebagainya. Tapi sebab kita tahu Rasulullah dengan para isteri ni seorang yang sangat menjaga kebersihan mulut.
sampaikan akhlak Nabi kan, sebelum Nabi nak gunakan kayu siwak tu, Aisyah cerita, Nabi akan berikan kepadaku terlebih dahulu. Kemudian Aisyah pun guna dan Aisyah membasuhnya, kemudian diberikan kepada Rasul untuk bersiwak. Macam tu sekali romantiknya Rasulullah SAW dengan para isteri. Okey, itu baru perkataan pertama, Ustaz. Itu baru akronim pertama. Saya nak pergi juga kepada akronim seterusnya, iaitu A. Sebab kita sebut tadi nak ceritakan tentang akhlak Nabi dengan para isteri, dengan ahli keluarga, dengan anak-anak. Kita pergi tadi iaitu tentang akronim nama Rasulullah. Perkataan Rasulullah. Jadi R kita dah selesai, sekarang kita pergi kepada A. A apa dia? Amanah. Rasulullah adalah suami yang sangat amanah. Jadi yang ni saya nak ceritakan satu kisah bagaimana Rasulullah SAW seorang yang amanah menjaga tanggungjawab dia sebagai seorang ayah. Ini diceritakan oleh salah seorang isteri Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Ini kisah dengan Ummu Salamah. Sebenarnya tak dituliskan ni. Dengan Ummu Salamah kan ni? Betul tak? Bukan E kan? Amanah. Okey. Tak, itu Nabi bantu isteri. Okey, yang ni. Subhanallah. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada salah seorang isterinya. Nanti cuba cek. Ini isteri Nabi yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Faqala. Amma ma zakarti minal ghairati fasawfa yuzhibuha Allahu azza wa jalla minka wa amma ma zakarti minas sinni faqad asabani mislu allazi asabaki wa amma ma zakarti minal iyali fa innama iyaluk. Subhanallah. Betul. Ini adalah kisah kata-kata Rasulullah dengan Ummu Salamah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang isterinya yang bernama Ummu Salamah. Iaitu Nabi bersabda, adapun apa yang awak sebut tentang cemburu, semoga Allah hapuskan perangai itu. Allah akan bantu supaya cemburu kamu itu boleh dikawal daripada diri awak. Adapun tentang umur yang awak sebutkan, saya juga semakin tua. Ataupun tentang anak-anak awak ialah anak-anak saya juga. Ini kisah bagaimana ketika Rasulullah meminang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menceritakan tentang 3 perkara tentang dirinya. Pertama barunya, ya Rasulullah, aku wanita yang sangat kuat cemburu. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang telah pun tua. Yang ketiga adalah, ya Rasulullah, aku adalah wanita yang mempunyai anak-anak. Lalu apa jawapan Rasulullah sebagai tanda amanahnya? Rasul lalu Rasul menjawab, wahai Ummu Salamah, tentang cemburumu aku akan berdoa kepada Allah. Aku akan berdoa kepada Allah agar cemburumu itu berkurangan, maksudnya terkawal. Yang kedua, wahai Ummu Salamah, tentang usiamu sudah tua, aku juga sudah tua. Masya Allah, bagusnya Rasulullah. Dan tentang anak-anakmu, wahai Ummu Salamah, maka anak-anakmu itu juga adalah anak-anakku juga. Masya Allah. Anak-anakmu adalah anak-anakku. Dan ini dibuktikan oleh sikap dan dibuktikan dan disahkan oleh anak kepada Ummu Salamah sendiri. Ini berdasarkan daripada anak Ummu Salamah. Bismillahirrahmanirrahim, daripada salah satu hadis daripada Sayyidina Umar, bin Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, ketika aku masih kanak-kanak dalam jagaan Rasulullah SAW dulu, tanganku berselerakan ke sana sini di dalam talam. Lalu Rasulullah mengajarkan aku, wahai anak, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah daripada apa yang dekat denganmu. Maka begitulah cara makanku sejak daripada itu. Okey, Masya Allah, Allahu Akbar. Ini tentang Sayyidina Umar bin Abi Salamah, salah seorang daripada anak Ummu Salamah yang diberi nama Umar. Menarik sangat. Jadi kita tahu Ummu Salamah ni ketika bernikah dengan Rasulullah mempunyai anak-anak daripada Abu Salamah. Jadi diceritakan oleh anak Ummu Salamah sendiri. Yang bernama Umar. Dia cerita ketika aku masih kecil, ketika aku berada di bawah jagaan Rasulullah. Maksudnya Rasul ini memang seorang yang amanah, menjadi seorang bapa yang sangat baik. Walaupun kepada anak tiri, tetapi Rasulullah tetap melayani dan mendidik dengan sama. Masya Allah. Sebab apa? Walaupun anak tiri, jika kita besarkan, kita beri nafkah, kita bertanggungjawab, doa anak tiri tersebut sudah pasti akan sampai juga kepada kita.
Jadi bagaimana Umar bin Abu Salamah ini menceritakan tentang akhlak Nabi. Ketika aku masih kecil, aku suka makan berselerakan. Maksudnya mungkin makan tu tidak beradab lah. Kan? Makan laju-laju ke apa. Lalu apa yang Rasulullah buat? Lalu Rasulullah pun mengajarkan aku. Apa hadis Nabi? Nabi sebut begini. Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Masya Allah, hadis Nabi yang begitu indah. Nabi sebut apa? Samillah. Samillah iaitu bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan yang paling dekat denganmu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian. Jadi kepada wahai para bapa sekalian, bila anak nak makan, tolonglah tengok bagaimana tangan mana dia ambil. Dia ambil tak ikut sunnah Nabi, makan yang paling dekat terlebih dahulu. Dan adakah membaca bismillah. Makan apa pun, makan kacang pun, kadang-kadang kena mula bismillah. Tak sebut panjang pun tak apa, bismillahirrahmanirrahim, tapi mulalah dulu dengan nama Allah. Jadi ini sampai begitu teliti Rasulullah dalam keadaan sibuk, menguruskan itu, menguruskan ini. Rasulullah memerhatikan apabila anak-anak makan macam mana. Bukan anak kandung saja, bahkan anak tiri pun Nabi jaga dengan baik. Okey, itu tentang A. Sekarang kita pergi kepada S. Masya Allah. S. Di sini adalah Nabi seorang yang suka senyum. Nabi seorang yang suka senyum. Masya Allah. Bila kita sebut tentang S ni, sekarang tolong tengok kepada pasangan masing-masing. Okey, jadi sila senyum kepada orang sebelah. Okey, tak ada pasangan pun senyum kepada orang sebelah kiri dan kanan. Sebab senyum itu apa? Berwajah manis itu Nabi sebut sedekah. Jadi buatlah pahala banyak-banyak sebelum tidur senyum. Ustazah, kalau makan cekodok, boleh juga makan cekodok, lepas tu suap-suap, tak ada masalah. Okey, seterusnya adalah suka senyum. Okey, daripada Aisyah, biasanya Rasulullah SAW apabila usai solat asar, baginda akan menemui semua isterinya dan mendekati setiap seorang. Suatu hari baginda masuk ke rumah Hafsah. Masya Allah. Kemudian Nabi duduk agak lama di situ. Masya Allah. Okey, jadi dalam kisah ini sebenarnya tak ada kaitan pula kisah ni dengan senyum. Kemesraan. Tapi nak buat Astaghfirullahaladzim. Okey, muslimin muslimat sekalian, ST mewakili senyum. Rasulullah memang seorang yang suka berwajah yang manis dan senyum, sehinggalah para isteri Nabi ni menceritakan tidak pernah kami melihat wajah Rasul melainkan dalam keadaan tersenyum. Begitu juga disebut oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi senyum ini adalah satu bentuk kemesraan. Jadi Nabi bukan sekadar bila berjumpa sekian-sekian, tetapi Nabi berikan wajah yang manis walaupun kita tahu Nabi dalam keadaan penat. Jadi kepada para muslimin dan muslimat sekalian, kita cuba sedaya upaya, insya-Allah menjaga walaupun kita penat, walaupun kita letih, kita tetap memberikan wajah yang manis kepada pasangan. Kerana setiap kali kita berikan senyuman, kita akan dapat pahala dan kita boleh menggembirakan orang yang melihat. Okey, insya-Allah sebelum tidur, bergaduh macam mana, mengajuk apa semua, kita senyum dulu. Okey, itu adalah RES. Kan. Kemudian kita pergi kepada U, insya-Allah. Jadi sekarang sahabat-sahabat sekalian, mana U ya? Sekalian. Okey. Okey, kita kembali semula kepada Ustaz. Minta maaf Ustaz, nanti kita sambung balik. Okey. Saya sebenarnya memang ada buat nota tu kan, tapi saya jadi pening sikit. Bukan pening, saya jadi ada hilang sikit tanda-tanda. Okey. Okey. Boleh Ustaz teruskan. Okey, terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah tadi sebut kepada kita banyak perkara yang baginda Nabi SAW menjadi ikon kepada kita semua dalam kehidupan berumah tangga. Tadi kalau Ustazah sebut sifat romantik baginda Rasul SAW, sifat amanah, sifat rahmah, suka senyum. Sebab bila senyum ni, saya teringatlah kisah ada seorang sahabat ni, bila pergi ke pasar Madinah, beliau ni suka senyum dan memberi salam kepada orang yang ada di kawasan pasar ni tadi. Bila dia balik daripada pasar, sahabat tanya, apa yang kau buat di sini? Tak ada beli apa-apa pun. Lalu dia cakap apa? Dengan aku senyum dan memberi salam,
itu merupakan ganjaran besar, salah satu cinta kepada sunnah baginda Nabi SAW. Jadi sebenarnya saya nak sebut kepada Al-Fadhil Ustazah. Bila saya teringat ayat daripada Al-Quran, Allah SWT sebut, Ba'da'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Ini di kalangan saudara kita. Sekiranya berlaku perselisihan, fa'aslihu baina akhawaikum, maka berlakukanlah perdamaian. Jadi apalagi lah dalam kehidupan suami isteri, berumah tangga dan sebagainya, tentu sekali perlu ditekankan konsep perdamaian. Jadi saya nak tanya kepada Al-Fadilah Ustazah. Sebenarnya dalam berumah tangga ni memang takkan lari. Memang takkan lari daripada konflik. Beberapa perkara. Pernah satu hari Sayyidatina Aisyah termasak masakan yang mana agak termasin sikit. Nabi tidak melakukan sebagai isu untuk menyemarakkan lagi keadaan. Malahan Nabi suapkan ke mulut Sayyidatina Aisyah. Macam tadi Ustazah sebut, bila minum, tanya kepada Aisyah, di manakah tempat yang Aisyah tadi minum? Lalu Nabi pun terus sama. So saya nak tanya kepada Al-Fadhil Ustazah, bagaimana kita dalam kehidupan berumah tangga, terutamanya kita nak menguruskan emosi, menguruskan konflik yang akan timbul. Jadi ini di antara panduan yang mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada para pendengar dan penonton semua untuk menjadi sebagai tips yang berguna untuk kita. Dipersilakan Ustazah. Subhanallah, Alhamdulillah, sahabat-sahabat, para pendengar sekalian. Sekarang saya kira kita berada di soalan yang terakhir, iaitu apabila Ustaz menyebutkan tentang perkataan konflik. Bila sebut tentang konflik, adakah dalam rumah tangga Rasulullah berlakunya konflik? Berlaku tak salah faham? Berlaku tak pergaduhan? Dan kita harus faham bahawasanya Rasulullah SAW dan para isteri ini adalah manusia biasa seperti kita. Hanya saja Nabi Muhammad dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu pembelahan dada sekian-sekian dan Rasulullah adalah seorang manusia yang maksum, selamat daripada dosa. Tidak ada dosa, Rasulullah tidak ada dosa. Tapi kesilapan sebagai manusia biasa itu boleh berlaku. Kesilapan daripada manusia biasa itu boleh berlaku. Bagaimana Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman Allah surah Abasa. Maksudnya Rasul melakukan satu kesilapan terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, contohnya seorang buta, memalingkan wajah kan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita harus faham, tapi Rasul bukan melakukan dosa. Rasul tidak melakukan sesuatu yang sehingga dicatat sebagai dosa kecil ataupun dosa besar. Cuma kesilapan manusia biasa itu boleh berlaku lalu Rasul ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak lagi lah firman Allah, Allah menegur tentang beberapa perbuatan Nabi SAW. Jadi bila kita sebut tentang keluarga Nabi, sudah tentu ada ujian, ada cabaran, ada dugaan, ada konflik yang berlaku. Sudah tentu ada. Jadi sebab apa? Ini menunjukkan kepada kita sebuah rumah tangga yang bahagia, yang ideal, yang cinta kelas pertama itu bukan semestinya indah-indah belaka. Bukan semestinya semuanya nikmat, semuanya manis, tetapi ia sebenarnya juga terdiri daripada ujian demi ujian. Lalu bagaimana mereka menguruskan ujian. Jadi kita akan sambung sebenarnya akronim nama Nabi SAW tadi, perkataan Rasulullah itu sendiri. Kita kan berhenti kepada perkataan arda, ida, esda, sekarang kita pergi kepada yu. Jadi yu ini kita boleh tuliskan ar tadi tu rahmah. Kemudian A itu apa? Amanah. Kemudian S tu setiap Rasul adalah suka senyum, wajah yang manis. Kemudian kita pergi kepada U iaitu ubah. Rasulullah SAW dia mempunyai sifat suka memberi nasihat ataupun mengubah isteri. Saya cuba untuk menyampaikan kepada para suami sekalian, kalian janganlah berhenti untuk mengubah isteri. Bukan maksud ubah macam mana? Menegur. Sebab ramai juga dulu masa saya jadi pembincang rumah tangga, suami yang datang lalu menyebutkan tentang Ustazah, isteri saya ni dah tua, dia pun dah tahu dah apa salah dan silap. Isteri saya bukan tak reti berfikir, dia belajar lagi tinggi daripada saya, dia pergi kuliah sana sini. Dia pandai lah tu, dia tahulah tu. Sebenarnya orang perempuan ini memang mempunyai satu sifat iaitu suka ditegur, suka diingat-ingat selalu. Lagi-lagi daripada suaminya. Jadi Rasulullah SAW seorang yang menunjukkan contoh tauladan kepada kita
suka apabila ada kesilapan walaupun kecil daripada isteri, mesti Rasul akan terus menegur. Ini salah satu kaedah supaya konflik tidak berlaku lebih besar. Jika kita tengok ada perkara yang tak sepatutnya isteri buat ataupun suami buat atau anak buat dan kita biarkan sebab kita anggap alah benda kecil je, benda remeh je. Faham kan? Jika kita membiarkan ia akan jadi membarah. Dia semakin teruk. Sakit itu semakin parah. Jadi sebenarnya contoh, ini salah satu kisah bagaimana Aisyah pernah berkata tentang perihal orang lain lalu Rasulullah menegur. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Safiyyata kaza wa kaza qala ghairu musaddadin ta'ni qasirah. Subhanallah. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Masya-Allah. Perhatikan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah menceritakan, aku pernah berkata kepada Nabi, cukuplah Safiyah bagi awak sekian-sekian. Dan ada menurut riwayat yang lain, Aisyah menyebutkan cukuplah bagi kamu Safiyah yang pendek itu. Maksudnya Aisyah seketika ini menyebutkan dengan rasa cemburu sebab Safiyah ni sekian-sekian. Jadi mungkin masa itu Aisyah ni rasa macam geram sikit lah ataupun cemburu lah. Jadi Aisyah kata, ya Rasulullah cukuplah bagi kamu Safiyah yang pendek tu. Maksudnya dah lah dengan Safiyah tu, umpama ayat macam tu lah kan. Jadi Masya Allah, lalu baginda pun lantas. Maksud Nabi cepat-cepat, bukan Nabi tangguhkan. Nabi terus memberi teguran kepada Aisyah. Sungguh awak telah mengungkapkan suatu ucapan yang anda dicampurkan dengan lautan nescaya airnya akan berubah ataupun akan mengotorkannya. Nabi kata, wahai Aisyah, perkataan yang kamu sebutkan itu tentang Safiyah tu, jika dicampurkan dalam sebuah lautan maka ia akan membusukkan, dia akan mengubah lautan tersebut. Beginilah maksudnya sikap Rasulullah bila ada berlaku konflik. Terus membetulkan isteri. Jadi dalam keadaan suami isteri, kalau kita nak dapat cinta first class, maksudnya cinta yang dapat cinta, kita saling mencintai, dapat cinta Allah, dapat cinta Rasulullah, dapat redha Allah. InsyaAllah cinta itu mesti berlandaskan tegur menegur selalu. Ingat mengingat selalu. Kadang-kadang suami ni dia tengok isteri tu borak lama dengan kawan, jumpa kawan kan, gelak. Bayangkan, saya bayangkan macam ni lah tuan-tuan puan-puan. Isteri ni, kawan-kawan dia datang. Suami ni tengoklah isteri ni borak, lepas tu ketawa-ketawa. Apa salahnya suami ni panggil sekejap? Yang, datang sekejap yang. Contoh kan, kau nama dia Mariam lah kan. Yang, datang kejap yang. Jadi dia panggil isteri dia. Ya bang, ada apa? Awak nak air ke? Tak, saya nampak awak tu beria benar awak tu borak dengan kawan. Dah lama tak jumpa kawan-kawan. Apa salahnya kan bang? Ya, tak ada salah. Cuma saya nak ingatkan, awak janganlah pula tak sedar bercakap pasal orang. Mengumpat pula ke dan sebagainya. Subhanallah, ini suami yang sangat prihatin. Masya Allah. Ataupun mungkin isteri ni nak mula cerita pasal orang. Mula nak cerita pasal kawan pejabat lah, nak cerita pasal menantu lah, nak mengumpat menantu lah, nak mengumpat adik-beradik lah kan. Mengumpat ni sesuatu perkara yang buruk. Perkara yang baik bukan namanya mengumpat lah. Mengumpat Nabi kata kamu bercakap tentang saudaramu, tentang apa yang dia tidak suka. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan contoh akan segera mengubah, akan segera menegur supaya isteri tidak terus melakukan kesilapan dan akhirnya konflik lebih besar. Okey, itu you. Seterusnya, antara contoh yang lain, Rasul dan kita pergi kepada L. Masya Allah. Rasul, R-A-S-U, jadi L, Rasulullah. L, tuliskan. L apa? Iaitu lemah lembut. Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau nak cerita pasal lemah lembut Rasulullah ni, tidak ada gambaran betapa Rasulullah ni seorang lelaki yang gagah perkasa. Rasulullah adalah panglima perang yang hebat. Rasulullah seorang yang tegas. Tetapi apabila Rasulullah berada di rumah, Rasulullah akan membuang semua. Maksudnya ketegasan tu, kepimpinan tu, jawatan-jawatan yang ada dan sebagainya. Rasulullah akan menjadi seorang suami yang sangat lemah lembut. Antaranya, daripada Nu'man bin Bashir mengisahkan, suatu hari Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi. Tiba-tiba dia mendengar Aisyah meninggikan suara. Sebaik masuk, Abu Bakar meluru ke arah Aisyah untuk menamparnya.
Beliau berkata, mengapa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah? Masya Allah. Faham ya tuan-tuan puan-puan sekalian ceritanya bagaimana? Satu hari Saidina Abu Bakar meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi. Tiba-tiba Saidina Abu Bakar mendengar Sayyidatina Aisyah ni meninggikan suara. Bercakap dengan suara dengan nada yang tinggi. Kepada siapa ni? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik masuk, Saidina Abu Bakar meluru ke Aisyah untuk menampaknya. Maksudnya Abu Bakar ni siapa? Bapa kandung kepada Aisyah. Bapa mertua kepada Rasulullah. Jadi Abu Bakar ni rasa geram ni, anak ni tinggikan suara pada suami dan tinggikan suara pada Rasulullah. Saidina Abu Bakar meluru masuk cepat-cepat dan pergi kepada Aisyah lalu bertanya, mengapa kamu tinggikan suara terhadap Rasulullah dalam keadaan tangan Saidina Abu Bakar nak tampar ni anak ni. Melihat keadaan itu, Rasul segera menahan beliau. Lalu beliau keluar rumah dalam keadaan marah kepada anaknya. Siapa ni? Abu Bakar. Tatkala beliau keluar, Nabi bersabda, nah, tengok bagaimana saya selamatkan awak daripada orang lelaki. Subhanallah, Allahu Akbar. Bagaimana Rasulullah dalam keadaan isteri ni meninggikan suara dan kemudian Sayyidina Abu Bakar ni nak menunjukkan kemarahannya kepada anak dia Aisyah. Rasul buat apa? Bukan Rasulullah nampak bapa mertua masuk ni, bukan Rasul menambah pula panas, bukan Rasul mengadu pula. Inilah anak kamu ni suka meninggikan suara. Bapak tengok sendiri macam mana perangai anak bapak ni. Tinggi suara pada saya. Tak. Tapi Rasul buat apa? Rasul mempertahankan isterinya walaupun isterinya baru menaikkan suara. Rasulullah lalu menahan tangan Abu Bakar supaya tidak memukul anaknya. Kemudian Rasul pun berkata kepada Aisyah, nah, tengok bagaimana saya selamatkan kamu. Saya selamatkan awak daripada orang lelaki. Siapa? Daripada ayah. Beberapa hari kemudian, Abu Bakar mohon masuk berjumpa Nabi lagi. Kali ini beliau dapati mereka berdua sudah berbaik-baik. Ni disambung lagi cerita. Selepas beberapa hari peristiwa tu berlaku, Abu Bakar masuk lagi dalam rumah Nabi dan Aisyah. Lalu Nabi tengok Aisyah dengan Nabi ni Sayyidatina Aisyah dengan Nabi ni dah bermesra balik. Lalu beliau berkata, sekarang libatkanlah aku dalam perdamaian kamu sebagaimana kamu libatkan aku dalam peperangan kamu sebelum ini. Lalu Nabi menjawab, kami sudah buat. Masya Allah. Abu Bakar ni kan, hari pertama hari tu masuk bergaduh suami isteri. Kemudian kali kedua pula masuk tengok Aisyah dengan Rasulullah dah bermesra. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, libatkanlah aku sekarang ini dalam keadaan kamu bermesra sebagaimana kamu telah libatkan aku ketika kamu bergaduh hari itu. Masya Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, antara faedah ataupun muhasabah, pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ini, seorang wanita apabila dia meninggikan suara terhadap suaminya, belumlah dikatakan isteri itu derhaka. Bukanlah sebut nusyus. Janganlah kita letakkan terlalu berat sangat kepada para wanita, para isteri. Ni tinggikan suara sikit, isteri derhaka, kau tak cium bau syurga. Seolahnya bila dah jadi isteri ni, kena lembut 24 jam. Kan 30 hari 30 malam. Tak boleh langsung tinggi suara sikit. Tinggi suara je terus isteri derhaka. Tinggi suara je terus nusyus. Siapa kita yang memberi hukuman ni? Siapa yang memberi hukuman ni? Yang menghukum seseorang itu sama ada nusyus, derhaka atau tidak, bukanlah suami itu sendiri ataupun bukanlah isteri, tetapi dibawalah kepada mahkamah. Mahkamah nanti akan tentukan betul tak nusyus, betul tak derhaka. Jadi bagaimana ya Rasulullah mengiktiraf ataupun meraihkan. Kadang-kadang wanita ni bila dia dah stres ke, dia dah ikut perasaan ke, dia boleh hilang kawalan lalu tinggikan suara. Kadang-kadang dia boleh bertempik. Kadang-kadang dia boleh marah-marah dalam rumah tu kan, suara macam apa halilintar. Tapi kena kawal lah. Sekali-sekala lain lah. Kalau hari-hari tu dah pelik dah tu, tuan-tuan puan-puan sekalian, itu bukan kawalan perasaan, itu dah perangai dah tu. Tapi nak gambarkan bagaimana Rasulullah SAW bila berhadapan dengan isteri tinggikan suara, Nabi bukan dalam keadaan terus meletakkan kamu durhaka wahai Aisyah, tidak. Nabi tidak sekasar itu. Nabi sangat lemah lembut. Nabi bagi teguran dengan baik. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, itu L. Jadi kita sambung lagi L lagi. Rasulullah. Okey, jadi seterusnya iaitu sikap Rasulullah yang sangat berlapang dada. Masya Allah.
Alhamdulillah antara yang sikap Rasulullah dengan para isteri Nabi sangatlah berlapang dada. Ada banyak kisah sebenarnya. Ini antara kisah pada poin bulan jamaah sikit. Subhanallah. Sebenarnya tak jelas ni kaitan lapang dada dengan kisah. Okey, sekarang kita pergi. Sebab saya tahu masa kita mungkin dah lebih Ustaz kan. Saya nak pergi kepada ada satu kisah berkenaan dengan konflik ni. Konflik Nabi, bagaimana Nabi menyelesaikan. Ini kisah yang terakhir insya-Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Antaranya sahabat-sahabat para muslimin muslimat sekalian, antara konflik yang pernah berlaku dalam rumah tangga Rasulullah adalah apabila isteri Nabi merasa syak terhadap Rasulullah. Rasa fikir bukan-bukan. Rasa syak terhadap Rasulullah, lalu apa yang isteri Nabi buat? Isteri Nabi mengintip. Ini kisah, saya sebenarnya tengah baca buku apa? Buku Asam Garam. Rumah tangga Nabi SAW. Okey. Antaranya adalah cerita. Sayyidatina Aisyah berkata, maukah aku ceritakan satu peristiwa tentang aku dan Rasulullah? Kami menjawab, sudah tentu. Ini Aisyah nak bercerita. Aisyah berkata, pada suatu malam giliran Rasulullah di rumahku. Ketika itu baginda sudah menanggalkan pakaian, meletakkan seliparnya di sisi kaki. Membentangkan kain di atas katil lalu berbaring. Namun tidak lama kemudian barangkali menyangka aku sudah lena. Baginda pun memakai kain selempangnya perlahan. Selepas itu baginda memakai selipar perlahan. Kemudian membuka pintu dan keluar. Baginda menutup semula pintu perlahan. Masya Allah. Sekarang kita nak bacakan apa? Kisah Rasulullah SAW di rumah Sayyidatina Aisyah. Dan ketika ini Sayyidatina Aisyah cerita, saat aku telah pun mula membuka pakaian, buka tudung untuk tidur. Ketika itu Rasulullah telah menyangka bahawasanya aku tidur. Rasulullah beranggapan bahawa aku sudah pun tidur. Lalu aku melihat, barangkali menyangka aku sudah lena. Baginda pun memakai kain. Maksudnya memakai kembali selempangnya perlahan, kemudian pakai sipar perlahan, kemudian keluar rumah perlahan dan tutup pintu perlahan. Jadi perbuatan Rasulullah ini menimbulkan rasa syak. Nak pergi mana Rasulullah ni malam-malam ni, senyap-senyap ni, meninggalkan di tempat tidur ni, sedangkan malam ini adalah waktu giliranku. Aku pun segera menutup kepala, berselubung penuh dan memakai baju lalu bergegas mengekori baginda sehingga sampai di Baqi'. Apa yang Sayyidatina Aisyah buat adalah Sayyidatina Aisyah mengekori Rasulullah, mengintip Rasulullah perlahan-lahan. Setiba di sana baginda berdiri agak lama. Selepas itu baginda mengangkat kedua tangannya sebanyak 3 kali. Dan kemudian baginda beredar pulang. Maka aku pun bergegas pulang. Apabila baginda berjalan cepat, maka aku pun berjalan cepat-cepat. Ketika baginda berlari-lari anak, aku pun berlari-lari anak. Akhirnya aku berjaya sampai dulu ke rumah. Lantas aku masuk dan terus berbaring. Tidak lama kemudian baginda masuk. Cerita ni saya sebenarnya dah banyak kali ulang, tapi saya memang seronok cerita ni sebab ada banyak pengajaran. Bagaimana Rasulullah menguruskan konflik yang berlaku apabila isteri mula rasa syak. Aisyah cerita apa? Kan tadi kita dah tahu cerita dan Aisyah follow Nabi. Dan apabila Aisyah nampak Rasulullah berhenti di Baqi'. Baqi' ni perkuburan umat Islam. Kan? Perkuburan umat Islam. Jadi Aisyah buat apa? Bila Aisyah nampak Rasulullah mengangkat tangan 3 kali. Seumpamanya berdoa. Dan setelah Rasulullah selesai, Aisyah terus apa? Berlari-lari anak. Apabila Rasulullah berjalan cepat-cepat, aku jalan cepat-cepat. Apabila Rasulullah berlari anak, aku pun berlari-lari anak. Akhirnya aku sampai ke rumah dulu. Kemudian Rasulullah pun sampai. Setelah Rasulullah masuk dalam rumah, yang ini part yang comel sangat. Apabila Rasulullah masuk dalam rumah dan Rasulullah pun mungkin pegang ke Rasulullah tengok. Lalu Rasulullah berkata, wahai Aish, panggilan manja. Wahai Aish, panggilan manja dan pendek Rasulullah. Nama Aisyah kan, Rasulullah panggil wahai Aish. Mengapa dengan awak ni tercungap-cungap nampaknya? Kan lucu. Aisyah sebenarnya dia kan intip. Dia kan follow Nabi perlahan-lahan. Bila nampak Rasulullah dah selesai, dia pun berlari-lari anak, dia jalan cepat-cepat. Lepas tu masuk dalam rumah cepat-cepat, masuk dalam selimut. Tapi kerana lelah tadi tu, tercungap-cungap sebab berlari daripada Rasulullah tu, jadi mungkin bergerak-gerak lagi lah tubuh dia kan. Masya Allah. Lalu Nabi bertanya, wahai Aish, mengapa dengan awak ni tercungap-cungap nampaknya? Takkanlah tidur tercungap-cungap. Comel kan pasangan ni. Lalu aku menjawab, tidak ada apa-apalah wahai Rasulullah. Aisyah pun jawab, tak ada apa-apalah. Oh, perempuan macam tu lah. Tak ada apa-apalah tu sebenarnya apa-apalah. Orang perempuan kan senyap sampai tanya, dah kenapa tu? Tak ada apa-apalah.
Sebenarnya lagi banyak benda. Jadi jawapan Aisyah pun sama. Bila Rasulullah tanya kenapa, Aisyah pun menjawab tak ada apa-apalah. Lalu baginda berkata, sebab Rasulullah ni seorang suami yang peka. Orang lelaki tolong kalau isi jawab tak ada apa-apalah, maksudnya apalah. Banyak sangat apa tu. Lainlah kalau dia terus cakap, maksudnya bila dia dah cakap macam tu sebenarnya ada banyak benda sangat. Baikkan Rasulullah ni suami yang peka. Bila isteri jawab macam tu sebenarnya something wrong. Ada something wrong ni yang disembunyikan ni. Bila Aisyah menjawab tak ada apa-apalah wahai Rasulullah. Lalu baginda berkata, baik awak bagi tahu saya atau Tuhan yang maha halus lagi maha mengetahui akan memberitahu saya sendiri. Nabi pun cakap, baik kamu bagi tahu aku. Apa sebenarnya? Sebelum Allah yang maha halus, yang maha mengetahui memberitahuku. Lalu aku menjawab, wahai Rasulullah demi bapa dan demi ibu saya. Lalu aku pun ceritakan kepada baginda apa yang berlaku. Baginda pun berkata, kalau begitu, awaklah bayangan hitam yang saya lihat di depan tadi. Masya Allah. Nabi pun jawab kan, rupanya awaklah bayangan hitam di hadapan saya tadi. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, contoh, maksudnya Nabi bila Aisyah mengaku, Aisyah cerita tadi aku follow, ya Rasulullah, aku follow kamu ya Rasulullah sampai sekian-sekian. Bila balik tu sekian-sekian-sekian. Oh patutlah kamu tercucungan. Rupanya bayangan hitam di hadapanku tadi adalah kamu wahai Aisyah. Sekarang Aisyah kena tangkap. Aisyah dah pecah rahsia, dia pergi intip Rasulullah. Lalu baginda menempuk dadaku sehingga terasa sakit. Bukan sakit sangat, rasalah sakit tu. Nabi tepuk dada Aisyah. Baginda berkata, adakah awak menyangka Allah dan Rasulnya akan curang kepada awak? Maksudnya akan buat sesuatu yang buruk, sesuatu yang mendustai kamu wahai Aisyah. Aku pun menjawab, apapun yang cuba dirahsiakan manusia, pasti Allah tahu juga. Lalu Rasulullah SAW memberitahu sebenarnya tadi. Rasulullah pun menerangkan kepada Aisyah. Sebenarnya tadi Jibril datang, namun apabila melihat diri awak, dia pun memanggil saya perlahan sehingga awak pun tidak mendengarnya. Saya pun menjawab dengannya perlahan panggilannya agar awak pun tidak menegarinya. Dia tidak mahu masuk ke rumah kerana awak sudah pun menanggalkan pakaian. Saya pun menyangka bahawa awak sudah tidur, jadi saya tidak mahu mengejutkan awak. Saya bimbang awak akan keseorangan pula nanti. Awak akan rasa keseorangan pula nanti. Jibril berkata pada saya, Allah memerintahkan supaya datang ke Baqi' dan memohon keampunan buat para penghuninya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Bayangkan, akhlak Rasulullah bila berhadapan dengan isi yang syahwat sangka. Bukannya Rasulullah marah. Kenapa ni kamu ni syahwat sangka aku ni kan Rasulullah. Aku ni sekian-sekian. Apa perangai buruk ni, hati busuk ke apa ke tidak. Rasulullah, apa Rasulullah buat? Bila ada isteri mula rasa syak. Fikir bukan-bukan Rasulullah beri penjelasan. Tolonglah kita. Apabila berlaku konflik, berlaku salah faham, berlaku syahwat sangka. Janganlah kita cuma guna perkataan, kau ni suka fikir buruk bukan? Kau ni banyak sangka buruk. Kamu ni suka syahwat sangka. Bersihkan hati tu, jangan nak kotor, jangan fikir bukan-bukan, jangan asyik nak fikir negatif. Rasulullah bukannya marah Aisyah begitu. Tapi Rasulullah bila tengok isteri dah mula ada salah faham, apa yang Rasulullah buat adalah beri penjelasan. Tolong beri penjelasan. Supaya salah faham itu tidak berpanjangan. Jangan hanya tutup, malas nak cerita panjang apa dan awak dengan pasangan cemburu awak tu, awak ni cemburu buta. Semua benda awak nak tanya. Tak. Rasulullah bukan memiliki akhlak begitu. Rasulullah suka beri penjelasan supaya isteri ini tenang dan isteri ini tidak dalam keadaan berkekalan syahwat sangka. Kemudian tengok apa Rasulullah sebut. Rasulullah kata saya pun menyangka bahawa awak sudah tidur, jadi saya tidak mahu mengejutkan awak. Maksudnya Rasulullah ni dia tak nak ganggu isi tidur. Saya bimbang awak akan rasa kerosakan pula nanti. Maksudnya kalau Rasulullah kejutkan Aisyah, wahai Aisyah saya nak keluar sekejap, malaikat Jibril. Rasulullah niat sebenarnya tidak mahu Aisyah sedar, Rasulullah tinggalkan, tak nak Aisyah rasa keseorangan. Masya Allah, lembutnya dan romantiknya dan penuh kasih sayangnya Rasulullah SAW. Jadi begitulah ceritanya tentang bagaimana akhlak Nabi SAW dengan para isteri. Dan Aisyah pernah cerita Rasulullah bila nak bangun qiyamul lail, Rasulullah
kejutkan Aisyah. Wahai Aisyah, aku ingin bertemu dengan Tuhanku. Lalu Aisyah menjawab, ya Rasulullah, aku sebenarnya sangat suka engkau bersama di sisiku, tapi aku juga sangat suka apabila engkau bersama dengan Tuhanmu. Maksudnya Rasulullah ini seorang suami yang sangat prihatin dengan isteri. Kalau nak tinggalkan isteri pun bagi tahu, dan kalau nampak isteri dah tidur tak adalah kejutkan, tak ganggu isteri lena dan sebagainya. Namun daripada kisah ini saya nak kita buat beberapa pengajaran. Antaranya adalah, pertama, apabila kita melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan pertanyaan daripada pasangan kita, jangan terus meletakkan pasangan kita bersangka buruk, berfikir negatif dan sebagainya, cemburu buta. Perkara yang terbaik kita buat adalah beri penjelasan. Sebab daripada penjelasan itu membawa kepada ketenangan dan membuang sifat syak wasangka. Perkara kedua ialah dibenarkan pasangan suami isteri untuk saling selidik menyelidik, untuk saling mengintip. Jadi kalau dalam kisah ini diceritakan bagaimana sikap Aisyah pergi mengintip Rasulullah, bukan main-main intip ni, siap follow lagi, pergi ikut tu jejak langkah. Dan Rasulullah tidak pun mengatakan itu perbuatan itu diharamkan ke. Rasulullah tak ada tegur Aisyah tidak diharamkan untuk mengintip suami sekian-sekian, tidak. Rasulullah tidak pun meletakkan perbuatan Aisyah itu satu perbuatan yang tercela. Jadi dalam keadaan kita sekarang, kalau orang tanya saya, Ustazah, dibenarkan tak kita nak tengok telefon suami senyap-senyap? Dibenarkan tak seorang suami nak tengok telefon isteri senyap-senyap tanpa minta izin? Jawapannya adalah dibenarkan. Walaupun ada orang tak setuju dengan kenyataan saya ni, dan ini juga ditulis di dalam buku ni. Ditulis juga dalam buku ni, saya bersetuju dengan penulis iaitu Ustaz Luqman Makhtar. Saya bersetuju dengan Ustaz Luqman Makhtar apa yang telah dituliskan, dan itu juga pengalaman saya handle masalah rumah tangga. Sebab banyak kes yang telah pun keadaan rumah tangga yang dah meruncing, yang dah teruk sebab pasangan terlalu memberikan kebebasan. Contoh, suami kata, Ustazah, saya tak pernah cek telefon isteri saya. Saya tak pernah ambil tahu apa yang dia buat. Sehinggalah satu hari saya jumpa tetapi dah terlambat Ustazah. Rupanya mereka dah terlanjur. Saya sebenarnya pernah ada rasa syak, tapi saya hormati privasi dia. Sama juga dengan isi sekian-sekian. Tapi bayangkan kalau kita suami isteri saling berkongsi, tak adalah password pun nak berahsia itu, nak berahsia apa semua. Suami tak boleh nak baca PM, password ada pula WhatsApp, telefon rahsia, baca telefon pun sampai dalam tandas dan sebagainya, na'udzubillah min zalik. Apabila sesuatu perkara itu dirahsiakan, ia adalah sesuatu yang tidak mahu diketahui oleh orang. Kenapa sesuatu perkara itu tidak mahu diketahui orang? Sudah tentu ia perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemarahan, syak wasangka, kesedihan, kelukaan dan sebagainya. Jadi kalau pengalaman saya secara peribadi, apabila kita terbuka untuk berkongsi, maksudnya kalau suami pegang telefon kita tu kan, kita berdebar juga. Sebab suami akan cek. Mesej di PM kita, mesej di WhatsApp kita, akan cek. Dan kadang-kadang saya selalu terima teguran daripada suami saya sendiri. Suami saya tegur, bila bermuamalah dengan lelaki tak perlulah emoji-emoji ni, contoh. Saya bukanlah emoji apa-apa. Maksudnya, dia pesan awal-awal. Maksudnya kalau nak berbincang, kalau ada apa-apa perbincangan, walaupun kita kata rakan sekerja pun, suami bagi guideline. Sebab dia kata macam-macam tafsiran pada emoji, walaupun nampak emoji tu simple. Jadi, kadang-kadang kita kan mesej berurusan dengan lelaki. Bila tidak berurusan direct, mesej direct. Soalannya kita bercakap berdua saja. Yang paling sopan adalah suami ada sama. Walaupun dalam WhatsApp. Bukanlah nak kata wajib untuk cek WhatsApp. Tetapi dengan bila suami pantau, kita pun sentiasa menjaga perkataan. Supaya perkataan yang kita sebut, yang kita tulis itu tidak menimbulkan syak wasangka. Jadi apabila kita sentiasa saling mengawasi, istilahnya saling mengawasi. Kita pun sekali-sekala ambil telefon suami, cek. Suami pun tengok muka berdebar. Kenapa berdebar tu, ada apa-apa ke? Tak adalah, ya tengok je lah kau nak tengok. Kau ada apa-apa yang tak betul, tegur lah. Itu maksudnya kita saling mengawasi sebenarnya. Sebab ramai kerana terlalu memberi kebebasan ataupun tidak ada pengawasan antara suami dan isteri, akhirnya mereka tahu sesuatu yang sangat melukakan, yang dah sampai peringkat dah jauh, dan ketika itu sebuah rumah tangga itu tidak mampu diselamatkan.
sampai peringkat terlanjur, peringkat berzina di luar dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan beberapa perkongsian tentang akhlak Nabi, kisah-kisah yang dibawakan pada malam ini menjawab sedikit sebanyak persoalan dan kita boleh buat sebab ia adalah merupakan sunnah Nabi dan juga sunnah para isteri Nabi SAW. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada semua. Kembali kepada Ustaz Husnaini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala penjelasan yang sebenarnya begitu mendalam dan begitu baik sekali daripada Al-Fadilah Ustazah berkaitan dengan bagaimana baginda Nabi SAW berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di antara umatul mukminin dengan kaum keluarga dan sebagainya, dan inilah yang menjadi salah satu cara bagi para lelaki, para suami di luar sana untuk mencontohi sikap baginda Nabi SAW yang suka menasihati, yang suka menegur, yang suka mengislah untuk memperbaiki keadaan yang berlaku. Sebab macam Ustazah sebut tadi, perempuan ni dia tidak berterus terang tetapi dia ada hint atau cara untuk menunjukkan sesuatu sikap itu, bagaimana bagaimana keadaan tersebut menyenangkan ataupun menyukarkan. Tapi baginda Nabi SAW sangat bijak menguruskan emosi dan menguruskan keadaan tersebut. Sebab itulah kalau kita lihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah sebut apa? Wanita ni bila dia solat 5 waktu dengan sempurna, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluan atau maruahnya, kemudian taat kepada suaminya, maka Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut, masuklah di mana pintu syurga yang kalian mahu. So sangat mudah bagi para wanita bila mana dia menjaga kewajipan-kewajipan kepada Allah dan tuntutan-tuntutan ketaatan kepada suaminya. Mungkin Ustazah ada yang sedikit penutup kepada kita semua untuk memberikan semangat kepada kita untuk terus menyebarkan bahagia, menyebarkan cinta dan memberi inspirasi kepada semua, insya-Allah. Dipersilakan Ustazah dalam tempoh 2 ke 3 minit. Dipersilakan. Subhanallah, alhamdulillah. Sebagai kesimpulannya, apakah doa yang kita boleh amalkan? Yang kita boleh amalkan supaya rumah tangga kita bahagia, rumah tangga kita aman damai. Bahagia ni bukan bermaksud tidak ada masalah, tak ada ujian dan sebagainya. Tapi bahagia adalah apabila kita mampu menguruskan ujian, menguruskan konflik, menguruskan masalah dalam rumah tangga dengan baik. Pengalaman saya handle masalah rumah tangga sebab dulu saya sebagai perencana rumah tangga, kerja di Jabatan Agama, saya dapati rumah tangga bahagia ataupun tidak bahagia, kedua-duanya ada banyak masalah. Bukan kita kata rumah tangga yang bahagia tu tak ada masalah, tak. Bahkan kadang-kadang rumah tangga yang bahagia tu dia ada banyak sangat masalah. Tetapi ia bergantung kepada kebijaksanaan menguruskan masalah, kebijaksanaan menguruskan konflik. Dan saya sebenarnya suka sangat menyarankan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memiliki 2 buah buku ni. Terus Ustazah buat iklan. Ini saya banyak tanda-tanda ni. Sebenarnya saya tadi minta tim juga bantu saya tanda-tanda kisah. Asam garam rumah tangga Nabi SAW. Yang warna pink ni, yang warna merah ni adalah berkenaan dengan asam garam romantiknya rumah tangga Rasulullah. Romantiknya rumah tangga Rasulullah. Kalau baca buku ni kita senyum je sebab kita akan rasa macam, ya Allah, Rasulullah seorang yang sangat romantik, seorang yang lemah lembut, seorang yang amazing lah akhlak Nabi SAW. Dia manusia biasa macam kita juga, Rasul juga manusia biasa. Maksudnya apa yang Rasul buat itu tak mustahil pun kita nak buat. Memang kita boleh buat. Lepas tu buku yang kedua iaitu Rumah Tangga Nabi SAW. Ini berkenaan dengan asam garam rumah tangga Nabi. Ia adalah himpunan masalah-masalah, ujian-ujian ataupun konflik dalam rumah tangga Nabi. Bagaimana Rasul menguruskan konflik tersebut, salah faham tersebut. Dan buku ini dia banyak menghimpunkan tentang bagaimana yang diceritakan dalam firman Allah. Jadi ada orang tanya Ustazah, lepas tu sebenarnya ada buku yang ketiga iaitu Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Ini lebih kepada meriahnya rumah tangga Nabi. Kisah dengan Rasul dengan anak-anak, Rasul dengan anak buah, Rasul dengan sepupu-sepupu, macam-macam kisah dalam ni. Jadi sebenarnya ada 3. Ui, banyaknya buku Ustazah. Saya tak minta ni yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Okey, kalau orang tanya Ustazah, macam mana nak dapatkan buku ni?
buku ni boleh saja dibeli dengan kami. Kami memang ada jual. Boleh saja tinggalkan komen, PM dan sebagainya, kami ada jual dan insya-Allah kalau nak beli 3 memang ada harga istimewa. Beli 2 pun ada harga yang istimewa. Kalau beli 1 harga 1 lah, tapi beli 2 tu ada harga istimewa, beli 3 lagi istimewa. Jadi kalaulah kita nak membina sebuah rumah tangga yang menjadikan Rasulullah sebagai role model, kalau orang tanya Ustazah buku mana ya perlu saya rujuk, saya ada banyak buku himpunan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak Nabi dan sebagainya. Tetapi masya-Allah, saya bukan sebab saya jual buku ni. Buku ni sebenarnya saya tak pernah jual pun. Tapi setelah saya baca buku ni daripada awal sampai akhir, saya baca dua buah buku ni, saya rasa ya Allah, ilmu yang terkandung di dalam buku ini, cerita-cerita kadang-kadang yang tak pernah kita dengar, cerita yang kita akan buatkan kita tersenyum dan buku ini akan buat kita banyak menangis sebab kita akan rasa kagumnya dengan kesabaran Rasulullah dan sebagainya. Jadi insya-Allah buku ini akan memberikan sinar yang baru dalam rumah tangga kita. Akan memberikan sinar yang baru dalam rumah tangga kita. Bagaimana? Bila kita baca, kemudian kita cuba apply. Apa yang akan berlaku? Kita akan dapat rahmat Allah. Rumah tangga kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dah mula menghidupkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Dan sebagai penutupnya, iaitu hadis, bukan hadis Nabi, minta maaf, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Furqan ayat 74. Iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratu a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim, yang berbunyi, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Qurratu a'yun, penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ada orang kata PM, Ustazah untuk 3 buah buku, Ustazah PM nak buku. Masya Allah. Saya cakap sungguh memang tuan-tuan puan-puan tak akan menyesal. Ada buku yang tak pernah saya rasa macam, bukan sebab berniaga semata-mata, keinginan saya supaya tuan-tuan puan kalau mampu, milikilah buku ni. Sebab buku ni memang menceritakan tentang banyak cerita-cerita yang kadang-kadang kita tak pernah tahu. Masya Allah. Sebab saya tengok tu ramai yang suruh PM, tetapi di live Instagram, mohon maaf, tuan-tuan puan kena DM. Kena direct message. Kena DM. Sebab selepas kita end ni, walaupun kita share, semua komen-komen tuan-tuan puan ni akan hilang. Jadi tolong ya, subhanallah, Allahu Akbar. Kalau di FB tak hilang komen tu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, jadikanlah doa tu tadi daripada surah Al-Furqan ayat 74. Hafallah doa ni. Yang mana doa ini merupakan doa untuk kita meminta pasangan dan anak-anak penyejuk hati. Maksudnya nak dapat pasangan dan anak-anak yang membahagiakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang bermaksud, ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan juga zuriat keturunan, penyejuk hati, penyejuk mata kami, ya Allah. Dan jadikanlah kami di kalangan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi sekadar itulah daripada saya. Terima kasih kepada semua yang turut hadir sama. InsyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kita mawaddah, kasih sayang dalam rumah tangga, sakinah, ketenangan dalam rumah tangga kita, warahmah, iaitu rahmah, belah kasihan, tolong menolong, empati dalam rumah tangga kita. Dan saya mendoakan kalian mampu menghadapi apa jua ujian dan cabaran yang datang dalam rumah tangga. Bertahanlah. Sesungguhnya di hujung kita bertahan dalam kesabaran, dalam keperitan, dalam kesedihan itu adanya kemanisan. Kemanisan penghujungnya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Fadilah Ustazah di atas perkongsian kita pada malam ini yang saya kira memberikan salah satu inspirasi kepada para suami, para isteri ataupun semua para wanita dan muslimin di luar sana, ya, walaupun belum berkahwin dan sebagainya, untuk menjadi menjadikan sebagai satu nasihat dalam kehidupan harian. Jadi sebenarnya dalam kehidupan berumah tangga ni memang macam-macam ujian, cabaran semua tu. Sebab tu Allah anugerahkan kemanisannya adalah ganjaran pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Jadi orang yang berpuasa, orang yang solat dan sebagainya, bila dia berkahwin dalam keadaan gandaan ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah
Begitu jugalah di Yadim sendiri, Mutiara Minda ataupun program-program menyemarakkan bulan dakwah ni, sementara dalam fasa kita PKPB ni, Yadim mengambil inisiatif untuk meneruskan, menggerakkan, melestarikan gerakan dakwah sehingga 31 Disember 2020 dalam program-program secara online, kuliah-kuliah online. Mungkin tuan-tuan, puan-puan semua, sidang penonton, pendengar semua boleh ikuti siaran langsung yang akan dibuat oleh Yadim, boleh ikuti page Yadim, Facebook Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, dan insyaAllah perkongsian-perkongsian menarik yang bakal disajikan kepada semua, dan terutamanya pada malam ini kalau Ustazah dapat bersama dengan kita, sangat bersyukur, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil intipati, mengambil pengajaran dan nasihat yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih juga pada pihak Yadim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain episod, lain slot. Dan insyaAllah kita akan sama-sama terus berkongsi ilmu. Sekadar itu saja pada malam ini. Maaf lebih kurang. Mudah-mudahan segala-gala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua mengambil istifadah dan manfaat. Itu saja insyaAllah. Terima kasih kepada semua penonton, semua pendengar. Dan insyaAllah terus sebarkan kebaikan, suburkan mahabbah, semai rasa cinta di antara kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi